Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pak Cik Mak Cik Oto Arung, Datuk Nenek, anak-anak muda, Datuk Datin, Tan Sri Tan Sri, Tuntun, Raja-Raja Melayu yang amat saya hormati. Seperti biasa anda semua bersiaran secara langsung, secara eksklusif bersama Jufazli Syamat, Kingmaker baru politik dunia yang telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri di Putrajaya. Apa khabar hari ini? Kita pejam celik. Memang masa sangat laju bergerak ya. Tinggal beberapa hari sahaja lagi pembentangan usul undi percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijayakan bagi pembukaan perasmian persidangan parlimen oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Hari ini tarikh hari ini 14 Disember 2022 kan? Hari Rabu. Ya, hari ini hari Rabu kita ada isu-isu politik panas yang sangat-sangat mengejutkan, yang sangat-sangat menggemparkan, dan seperti biasa kita akan berbincang, berbahas, berdebat secara kritikal tentang prospek percaturan politik Malaysia. Yang pasti hari ini kita ada berita-berita buruk untuk Tan Sri Muhyiddin, untuk Hadi Awang, untuk parti-parti yang kalah PRU 15 ni yang sudah jadi pembangkang. Untuk Cyber Troopers, Abah Muhyiddin, Hadi Bawang, Perikatan Perjudian Nasional. Saya tahu anda adalah penonton-penonton setia saya di sini. So kita ada pengumuman politik yang sangat-sangat buruk untuk anda semua. Okey, perkara pertama, sebelum kita pergi jauh, sebelum meletup kita punya perbahasan percaturan kuasa ni, jangan lupa Pak Cik Mak Cik Oto Arung, saya minta tolong ringan-ringankan tangan dan jari anda. Tap-tap skrin, tekan butang like, tekan butang share, panggil mak bapak, jiran-jiran tetangga, datuk nenek yang suka betul tengok si Jufazli ni memberi pencerahan politik, membahaskan politik panas dalam Malaysia ni. Jangan lupa Pak Cik Mak Cik Oto Arung, tekan butang like banyak-banyak, tap-tap skrin. FYP sudah kita ni baru beberapa saat aku membebel ni. Jangan lupa tekan butang share. Memang hari-harilah kamu akan tengok aku dekat TikTok ni, FYP. Jadi saya harap Cyber Troopers Abah ni bersabar ya. Jangan sakit jantung, jangan koyak, jangan berdarah dan berdana lubang telinga ya. Jangan mati awal. Kamu kena tengok ni, berita buruk hari ini dalam politik Malaysia. Berita buruk yang pertama untuk Tan Sri Muhyiddin, untuk untuk Hadi Bawang, untuk Perikatan Perjudian Nasional dan Parti Lebai Kaki Judi ya. Mata wang ringgit Malaysia hari ini meningkat, naik mengatasi mata wang US dollar. Tepuk tangan. Ini memang berita buruk untuk Abah Hadi Bawang, Cyber Troopers Perikatan Perjudian Nasional. Sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan di Putrajaya, hari ini tak payahlah cerita, 7 hari berturut-turut ya, dalam pasaran mata wang dunia, ringgit Malaysia berjaya mengatasi US dollar. Tepuk tangan. Tekan butang like banyak-banyak, tekan butang share. Syabas dan tahniah kepada kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim
yang telah berjaya menstabilkan mata wang ringgit Malaysia semula dalam pasaran ekonomi dunia. Saya Jufazli Syahmat sebagai Kingmaker baru politik dunia, Kingmaker baru politik Malaysia. Saya nak bagi tahu dengan tangan-tangan rakyat politik seluruh dunia ni, kasih naik lagi tu nilai ringgit ya. Kami dah ada Perdana Menteri baru, ada Menteri Keuangan terbaik dunia yang baru di Putrajaya. Sudah-sudahlah kasih turun mata wang ringgit tu ya. Rothschild, World Bank, IMF, Amerika, negara haram Israel dah lah tu kasih turun nilai ringgit Malaysia tu. Kasih naik. Sebab kami punya Perdana Menteri ni Menteri Keuangan terbaik dunia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dulu di zaman Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Astaghfirullahalazim, sangat-sangat teruk ya. Benda ni saya kena highlight juga. Waktu Perikatan Perjudian Nasional Parti Lebai Kaki Judi ni jadi kerajaan pintu belakang Astaga Naga. Nilai ringgit hari-hari jatuh. Pakcik makcik Oto Arum jatuh dia. Sampai paras 1 US dollar RM4.80. Sekarang ni nilai ringgit melonjak naik berkali-kali ganda, beratus-ratus kali ganda. Di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai Muhyiddin di bawah Perikatan Perjudian Nasional, sikit hati tengok ringgit tu naik. Zaman Ismail Sabri, zaman Perikatan Perjudian Nasional, nilai ringgit 1 US dollar RM4.80. Sekarang naik RM4.42. Aku tepuk tangan lah, memang aku ni sebagai Kingmaker baru politik dunia, Kingmaker baru politik Malaysia. Saya sangat bangga terlibat dengan percaturan ekonomi politik dunia ni. Lega. Memang menjadi tak sia-sialah kita berkempen PRU15 selamatkan negara ni. Ajar sikit Perdana Menteri lama tak berguna tu, yang kerjanya merompak. Parti Perikatan Perjudian merompak 600 bilion ringgit. Macam-macam lah dia rompak. Sebab tu sejak kita lantik Perdana Menteri baru, sejak yang di Pertuan Agong lantik Menteri Keuangan terbaik dunia yang baru di Putrajaya, selesai masalah ringgit ni. Hari itu harga barang sangat mahal sebab nilai ringgit jatuh teruk zaman Ismail Sabri, zaman Perikatan Perjudian Nasional. Sampailah bila rakyat bersuara, sikit-sikit rakyat kena tangkap. Dan saya mau bagi kredit ni lah bersama yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu. Melantik Perdana Menteri yang betul-betul Perdana Menteri yang bukan perompak, yang bukan penyamun. Melantik Menteri Keuangan yang bukan perompak, yang bukan penyangak di Istana dan Putrajaya. Bagi tepuk tangan untuk kebijaksanaan yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Syabas dan tahniahlah Zaid Amidi dan UMNO BN. Melantik Perdana Menteri yang bukan penyamun, yang bukan penyangak. Melantik Menteri Keuangan yang bukan penyamun dan penyangak. Tahniah UMNO BN yang jadi Kingmaker. Syukur Alhamdulillah nilai ringgit hari ini kekal kuat, kekal kukuh, kekal stabil, kekal meningkat berganda-ganda. Apa komen? Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Hadi Awang, Perikatan Perjudian Nasional dengan Parti Lebai Kaki Judi. Korang marah juga? Datang haid lagi kamu? Tak puas hati nilai ringgit ni berjaya dinaikkan, ditingkatkan oleh yang di Pertuan Agong, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kau tak puas hati, berambus kau daripada negara kami ni sekarang. Membangkang secara bangang je aku tengok cyber-troopers dupang kamu ini. Aku ni, memang ini benda yang aku tengok hari-hari ni, mata wang ringgit ni. Mana-mana Perdana Menteri kasih turun mata wang ringgit, aku kasih turun dia di Putrajaya. Aku bagi tahu ni awal-awal. Sebab tu aku kasih turun tu, Mai Lambung tu. Tak ada guna-guna dia jadi Perdana Menteri weh. Nilai ringgit hari-hari jatuh sepanjang 1 tahun dia jadi Perdana Menteri. Macam tak ada guna-guna dia. Sekarang syukur Alhamdulillah, memang selesai masalah negara ni. Gembira aku. Jutaan terima kasih kepada yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ikut aku punya pencaturan kuasa sampai nilai ringgit ni meningkat. Kerajaan Perikatan Perjudian Nasional hanya tahu merompak 600 bilion ringgit sampai nilai ringgit tu jatuh hari-hari. Musim Covid jatuh. Musim ekonomi
Hamboi kena hacking aku punya live TikTok ni, aku punya YouTube ni. Kenapa juga kamu ni setiap kali aku jilat Datuk Seri Anwar Ibrahim, main hacking-hacking pula kamu dalam TikTok, dalam YouTube aku ni? Apa yang kamu tak puas hati ni? Setiap kali aku jilat yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, di situlah kamu, hackers kamu, koyak mental. Aku tahulah aku punya internet ni terlampau mahal. RM500 satu bulan aku bayar. Tun, tak payahlah hacking aku punya internet ni. Muhyiddin, Hadi Bawang, Parti Perikatan Perjudian Nasional. Dah lah weh, move on lah kamu. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat-sangat layak jadi Menteri Keuangan, jadi Perdana Menteri ke-10. Aku tahulah internet dekat Malaysia ni dikawal oleh Tun. Takkanlah ini pun kau nak hacking. Suka hati akulah nak membodek Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak membodek yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Yang kau sakit hati, aku memuji, menjilat, membodek Perdana Menteri ke-10 ni, kenapa? Suka hati akulah. Kau jadi PM tepi tu, kau dah kalah PRU15 tu, kalah sajalah. Kau malu kan? Menteri Keuangan terbaik dunia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berjaya meningkatkan mata wang ringgit tu. Berjaya memulihkan mata wang nilai ringgit Malaysia. Kau malu kan? Bagai langit dan bumi lah. Mata wang ringgit zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, zaman Mail Lambung, zaman Muhyiddin, zaman Kerajaan Perikatan Perjudian Nasional tu. Zaman Pakatan Harapan UMNO BN hari ini meningkat hari-hari nilai ringgit. Zaman kau Abah, zaman Mail Lambung, zaman Perikatan Perjudian Nasional, parti lebay memerintah di Putrajaya, hari-hari turun nilai ringgit. Apa kamu buat Sebab itulah aku kasih tumbang kamu ini. Tak ada guna-guna kamu. Merompak 600 bilion ringgit hari-hari. Harga barang hari-hari mahal. Hari itu kau nak naikkan tarif elektrik. Sekarang, syukur Alhamdulillah. Ya amat berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Menteri Keuangan terbaik dunia, Ya amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku puji kang. Aku puji kau. Saya sangat takjub mendengar pengumuman Menteri Keuangan di Putrajaya dan Perdana Menteri ke-10 telah membuat satu pengumuman tergempar. Tidak akan ada kenaikan harga tarif elektrik untuk rakyat Malaysia. Aku tepuk tanganlah. Memang syabas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang aku puji kau ni sebab dasar bagus aku puji. Okey? Jadi kekalkan dasar dan polisi yang bagus ni. Papa Anwar Ibrahim yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi kerana Allah. Kawal kos sara hidup rakyat ni jangan meningkat. Memang ngam dalam keadaan gaji rakyat ni cukup-cukup makan, gembira berpuluh-puluh juta rakyat. Tengok TV muka Datuk Seri Anwar Ibrahim hari-hari, ada je berita yang sangat-sangat menggembirakan. Saya pun tadi tengok berita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah terus merahmati Perdana Menteri ke-10, Menteri Keuangan terbaik dunia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih banyaklah mendengar suara rakyat ya Datuk Seri. Kau dah naikkan nilai ringgit ni seperti rakyat minta. Sekarang kau tak nak naikkan harga tarif elektrik untuk rakyat. Memang rakyat sukalah sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dilantik oleh di Pertuan Agong jadi Menteri Keuangan, jadi Perdana Menteri. Nasib baiklah kita ada yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang cerdik, yang jenius, yang bijaksana, yang hebat mencatur kuasa. Memang hikmah kita tukar Perdana Menteri, tukar Kerajaan Perikatan Perjudian Nasional yang tak ada guna-guna dia tu, yang hanya merompak 600 bilion ringgit tu. Memang ngam lah weh. Memang ngam Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak naikkan tarif elektrik. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berita buruk.
syarikat-syarikat multinasional, syarikat-syarikat konglomerat yang besar-besar tu, syarikat-syarikat yang mengeksport barang-barang ke seluruh dunia, tarif elektrik akan ditingkatkan dan subsidi akan dikurangkan. Memang rakyat diutamakan. Syarikat-syarikat kroni abah, tun, syarikat multinasional, syarikat-syarikat kuasa besar asing, bayar lebih bil elektrik tu. Kau jangan sedap mulut minta subsidi daripada rakyat Malaysia, daripada kerajaan Malaysia. Memang Yalah syarikat-syarikat trilion syarikat-syarikat bilion ikut sedap dia dapat subsidi daripada kerajaan selama ni. Memang lah Datuk Seri Anwar Ibrahim buat dasar baru. Naikkan tarif elektrik untuk syarikat-syarikat besar yang untung besar ni. Hapuskan subsidi elektrik untuk syarikat-syarikat multinasional, syarikat-syarikat konglomerat, syarikat-syarikat billionaire, trillionaire. Barulah namanya rakyat yang diutamakan, keuntungan negara diutamakan. Dasar ini sangat bagus ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menambah pendapatan ekonomi negara. Apabila syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat multinasional, syarikat-syarikat asing yang datang melabur dalam Malaysia ni kena bayar bil elektrik mahal-mahal, yang untung negara kita, yang untung 32 juta rakyat. Inilah baru namanya Menteri Keuangan yang cerdik. Ini baru namanya Perdana Menteri yang cerdik cari duit. Secara basic ekonomi, dasar mikro dan makroekonomi, ini boleh memajukan negara. Dan memang pelabur-pelabur tu datang di sini, melabur dalam Malaysia. Buat apa kau bagi subsidi? Macam-macam subsidi kau bagi. Itu syarikat kaya mah. Jadi jangan lupa tekan butang like banyak-banyak. 12,000 like sudah. Baru beberapa saat ni aku memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku tahu Tun M, Tan Sri Muhyiddin, Hadi Awang melompat sudah ni. Sebab hari-hari aku puji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan ada yang sakit jantung. Aku puji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku puji yang di Pertuan Agong sekejap lagi. Aku terkejut sebagai rakyat. Sebentar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, rupa-rupanya turut menolak pembayaran gaji dan allowance sebagai Ketua Negara Malaysia, sebagai yang di Pertuan Agong di Istana Negara. I'm speechless. Wow. Kenapa Perdana Menteri sebelum ni tak umumkan perkara baik ni? Kenapa korang tak bagi tahu dengan 32 juta rakyat selama ni yang di Pertuan Agong rupa-rupanya jadi agung, jadi ketua negara, tak dibayar gaji dalam negara Malaysia? Saya puji, saya memang jilat yang di Pertuan Agong hari ini. Memang meletup lah weh. Aku bangga ada raja, ada yang di Pertuan Agong berjiwa rakyat macam Al-Sultan Abdullah ni. Memang keturunan Sultan Pahang ni memang meletup ke babom. Memang berjiwa rakyat dari dulu. Daulat tuanku yang di Pertuan Agong. Rupa-rupanya gaji dan allowance yang di Pertuan Agong tu dia bagi kepada rakyat untuk kebajikan rakyat. Rupa-rupanya gaji dan allowance yang di Pertuan Agong ni sejak musim Covid sampai sekarang, dia pun tolak gaji macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengar seluruh dunia. Raja kami yang di Pertuan Agong kesayangan kami, Al-Sultan Abdullah, tak mau dibayar gaji. Patutlah negara kami ni jadi perhatian kuasa-kuasa besar asing seluruh dunia. Meroyanlah korang. Tun M, Tan Sri Muhyiddin, Hadi Bawang, macam-macam Perikatan Perjudian Nasional, macam-macam parti lebay kaki judi. Korang ni kan derhaka dengan yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Dengki, iri hati. Tak suka tengok kehebatan yang di Pertuan Agong. Yang menang percaturan kuasa api RU15. Korang ni memang layaklah kena hantam, kena tibai oleh Jumpa Azli Syah Ahmad.
Korang ni patut malu. Kau tengok yang di Pertuan Agong tu. Betul-betul jaga negara, betul-betul jaga ekonomi rakyat. Sampai gaji pun dia tak nak ambil. Aku memang pujilah yang di Pertuan Agong. Meletup, sangat meletup. Memaki hamun lah kau. Aku nak jilat, aku nak bodek yang di Pertuan Agong ni. Memaki lagi kau. Memang itu kelemahan korang. Kalau aku puji yang di Pertuan Agong, memang sakit jantung lah. Tun, Abah, Hadi bawah, memang sakit jantung. Confirm sakit jantung. Tak payah cover-cover. Wah, kalau depan Ju Fazli kau nak burukkan keturunan Sultan Pahang tu sama kau lah. Berdendam dengan keturunan Sultan Pahang sampai tak macam tu. Kau nak fitnah, kau nak buruk-burukkan keturunan Sultan Pahang. Sini kau lawan aku. Mudia je yang kaya. Raja-raja tak boleh kaya. Mudia je yang berkuasa dekat Malaysia ni. Raja-raja tak boleh berkuasa. Hambik kau kena hantam. Jadi saya memuji yang di Pertuan Agong yang berjiwa rakyat. Keturunan Sultan Pahang yang memang sayangkan rakyat dan negaranya ni. Banggalah weh. Tidak sia-sia aku sokong yang di Pertuan Agong jadi ketua negara selama ni. Memang ini adalah contoh dan tauladan yang sangat baik kepada perompak-perompak penyangak dekat negara ni yang tak tahu malu. Kepada Abah Parti Perikatan Perjudian Perompak RM600 bilion ni, korang musim Covid sibuk merompak ni yang di Pertuan Agong. Sibuk tak nak terima dia punya gaji. Potong gaji. Potong allowance. Korang ni memang pengkhianat petualang penderhaka kepada yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Tak tahu berterima kasih, tak tahu bersyukur. Hanya tahu memporak-perandakan negara, menghancurkan ekonomi negara, menghancurkan nilai ringgit, naik harga barang, sangat mahal, menyusahkan rakyat. Aku memang sokong kebijaksanaannya di Pertuan Agong. Tolak dia punya gaji tu. Sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sampai meroyan jadi orang gila ni. Semua ni. Musuh-musuh yang di Pertuan Agong, musuh-musuh Raja-Raja Melayu, musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, musuh-musuh Datuk Seri Zahid Hamidi pun meroyan jadi orang gila. Musuh-musuh Kerajaan UMNO BM Pakatan Harapan GPS GRS sampai sekarang jadi orang gila sakit mental tuanku yang di Pertuan Agong. Sebab mereka tak boleh terima kenyataan kehebatan Kerajaan Agung, Kerajaan Rakyat, Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, yang memang tak nak dibayar gaji, yang memang potong gaji, yang potong allowance. Yelah zaman Perikatan Perjudian Nasional, mana ada potong gaji 20%? Zaman Mak Lambung zaman Abah jadi Perdana Menteri, mana ada potong gaji 20% tu? Itulah perbezaan Datuk Seri Anwar dengan Abah Muhyiddin. Pakcik, makcik Otok Arum. Wow, ramai juga menonton ni. 600 bilion orang. Tak payahlah hacking-hacking. Okey, ini lagi berita yang sangat-sangat meletup ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pembentangan usul undi percaya tetap diteruskan. Memang sangat meletup ini kali. Percaturan kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam persidangan Parlimen bermula 19 Disember 2022 minggu depan. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketua-ketua parti politik perlu melaksanakan mandat usul undi percaya di Dewan Rakyat. Sebab semua ketua-ketua parti politik dah pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. So, kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bentang usul undi percaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berita buruk sebentar tadi ya. Depan Tun M, depan Tan Sri Muhyiddin, depan Tan Sri Hadi Awang. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah pasti dan pasti dia akan dapat sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat seramai 2/3 majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Saya ulang ya, ini berita sangat buruk, berita sangat sial untuk PM tepi Abah Muhyiddin.
kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi, dia tetap proceed pembentangan usul undi percaya 19 Disember 2022 bagi mengukuhkan legitimasi beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 di Parlimen, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membocorkan angka-angka sokongan ahli Parlimen. Masinkan mulutku kemarin, betul ramalanku. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan di hadapan wartawan-wartawan dan media-media tempatan serta media seluruh dunia, it is confirmed 300% Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli Parlimen yang telah menyokong beliau menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Istana Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Give applause. Aku bagi tepuk tangan lah. Dari segi persepsi perang saraf dan sentimen politik, ini adalah langkah politik yang very, very powerful. Dan sejak saya buat video, saya bocorkan maklumat sulit kemarin, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim confirm dapat sokongan majoriti 148 ahli Parlimen sehingga 150 ahli Parlimen. Please take note. Akan ada ahli Parlimen Perikatan Nasional yang undi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Dewan Rakyat pada 19 Disember 2022. Ini sangat-sangat panas, sangat-sangat meletup punya percaturan kuasa. Sebab tu nilai ringgit tu melonjak naik hari ini mengatasi mata wang US dollar. Sebab sejak si Syupazli buat video kemarin, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat sokongan 2/3 majoriti. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mengukuhkan kenyataan saya hari ini. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 yang tengok video tu. Memang betul pun. Intelligent Information menyatakan dan memaklumkan kepada saya, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang besar usul undi percaya 19 Disember 2022. Memang menangis darah lagi lah Tun M, Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Hadi Awang. Cyber Troopers Perikatan Perjudian Nasional ni memang tak boleh terima kenyataan lah kamu ni. Memang susah lah ini kali ya. Sebab kelebihan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Datuk Seri Zahid Hamidi, bersama pemimpin-pemimpin Sabah Sarawak, mereka mempunyai prinsip yang sama. Setia kepada raja dan negara dan mendukung prinsip kestabilan politik dan kestabilan ekonomi negara. Jadi, saya amat yakin dan percaya tangan-tangan rakyat politik Malaysia telah memberi intelligent briefing kepada semua ahli-ahli Parlimen untuk terus memberi kemenangan besar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ni pun atas prinsip setia kepada raja dan negara, atas prinsip setia kepada rakyat, atas prinsip setia kepada Raja-Raja Melayu, atas prinsip setia kepada Yang di-Pertuan Agong yang menjadi ketua negara. Saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia yang berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri ni di Putrajaya, saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita memang sokong Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Fazila Yusof, pemimpin GPS jadi Timbalan Perdana Menteri. Kita sokong Kabinet Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, UMNO BN, GPS, GRS, Warisan Muda, Parti Bangsa Malaysia, Parti Bebas. Kita memang sokong. Sebab kita ni bukan derhaka macam Tun, macam Abah, macam Hadi Bawang. Kita bukan pengkhianat petualang. Kita bukan ejen kuasa besar asing ya. Nak hancurkan negara, nak hancurkan politik negara, nak hancurkan ekonomi negara, nak buat politik deep state kasih tumbang Perdana Menteri baru, nak buat politik deep state tumbangkan kerajaan rakyat baru daripada pintu belakang. Kita bukan pengkhianat dan petualang. Kita bukan ejen kuasa besar asing yang nak buat pertumpahan darah dalam negara Malaysia, nak tumbangkan kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Itu kita punya prinsip sebagai
Rakyat yang betul-betul rakyat ni, cyber troopers ni, kita tak hairanlah diorang ni meroyak macam orang gila kena sawang babi. Taulah korang ni tak pernah baca 5 prinsip rukun negara. Memang korang ni derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Memang Tun, Abah di bawah ni memang terang-terangan derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Keputusan Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri ke-10 mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan pun. Kau pergi fitnah Yang di-Pertuan Agong tu tak ikut undang-undang. Kau cakap Zahid Hamidi UMNO BN tu menipu Yang di-Pertuan Agong lah. Raja Petra. Ada lagi. Dia punya cerita dupang-dupang dekat London tu. Dia cakap, sebenarnya Zahid Hamidi dan pemimpin UMNO terpaksa menyokong Anwar Ibrahim. Sebab semua tu adalah arahan Yang di-Pertuan Agong. Hari itu kau cakap Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar tipu Yang di-Pertuan Agong pasal sokongan ahli-ahli parlimen. Tiba-tiba kau tukar cerita pula ni Raja Petra. Kau cakap Yang di-Pertuan Agong yang memaksa Zahid Hamidi UMNO BN sokong Anwar Ibrahim. Raja Petra yang berada di London. Engkau ni kadang-kadang kan, sejak Abah tu jadi PM tepi, aku tengok kau ni makin bodoh. Raja Petra, hari tu bukan main kau cakap Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim menipu Yang di-Pertuan Agong. Tiba-tiba kau cakap Yang di-Pertuan Agong pula yang salah. Yang di-Pertuan Agong memaksa semua pemimpin UMNO untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Mana satu juga cerita bodoh-bodoh kau ni yang boleh kami terima ni Raja Petra? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dah-dahlah korang nak memfitnah Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu ni. Oi, Raja Petra yang berada di London. Move on lah kau. Dah tak boleh U-turn pun keputusan Yang di-Pertuan Agong, keputusan Zahid Hamidi UMNO BN yang melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 tu. Kau ni ketinggalan kereta api, tak tahu percaturan kuasa Jufazli Syamat bersama Yang di-Pertuan Agong di belakang tabir. Dah-dahlah Raja Petra, engkau tu berada di London. Keluar mengundi dalam negara Malaysia pun kau tak datang pergi Malaysia mengundi. Kami ni yang mengundi. Musim PRU15 kasih tumbang Mail Lambung tu. Kasih tumbang Kerajaan Perikatan Perjudian Nasional. Engkau bercakap macam orang sakit mental Raja Petra. Sama dengan cyber troopers Abah Perikatan Perjudian Nasional lah di bawang ni. Yang korang hari-hari nak fitnah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ni. Kau ingat Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu nak ikut cakap kau Raja Petra? Yang di-Pertuan Agong tu ikut cakap Jufazli. Tak nak lantik Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sebab Abah Muhyiddin tu pengkhianat, petualang, kurang ajar dan biadab. Kaki kencing, kaki penipu depan Yang di-Pertuan Agong, depan Raja-Raja. Kau terimalah kenyataan ni. Zahid Hamidi dengan UMNO BN, termasuk Ismail Sabri, memang tak sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10 sampai sekarang. Untuk makluman kau. Sebab Zahid Hamidi dengan Ismail Sabri tahu Muhyiddin tu nak hancurkan UMNO, dupang. Tahulah Raja Petra ni, juru cakap, juru propaganda. Geng-geng Abah, geng-geng Hadi Bawang, geng-geng parti lebai kaki judi, ejen CIA Mossad Israel ni. Kalau dah kalah tu Raja Petra, kalah je lah. Engkau tu Raja Petra, bukan Yang di-Pertuan Agong, bukan raja-raja kami. Engkau tu penjenayah pelarian yang bersembunyi di London, United Kingdom. Tak tahu malu. Jadi penjenayah pelarian macam Jolo, macam Nur Sajat. Kau pergi sibuk nak fitnah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu kami.
Apa kau cakap? Engkau sepupu sepapat kerabat diraja? Sejak bila Raja Petra ni jadi sepupu sepapat kerabat diraja? Engkau tu kerabat keturunan Raja Kapur. Sedar diri. Sebab tu kau jadi penjenayah pelarian. Banyak kes jenayah kau dalam Mahkamah Malaysia. Semua saman fitnah kau kalah dalam Mahkamah Malaysia. Sedap betul mulut kau nak buruk-burukkan institusi kehakiman negara. Saya tak nak pula Malaysia sebab perbicaraan dekat Mahkamah Malaysia tak adil. Raja Petra, dah kau hari-hari memfitnah semua orang, memfitnah raja-raja, memfitnah macam-macam Perdana Menteri. Memang layaklah kau jadi banduan penjenayah pelarian macam Jolo di London, di luar negara tu. Rakyat Malaysia tak tahu ke Raja Petra tu banduan penjenayah pelarian? Kes mahkamah dia berlambak-lambak. Raja Petra patut malu dengan Jufazli Syahmat. Saya tak lari daripada negara Malaysia ni. Sekalipun semua Perdana Menteri tangkap saya, semua kerajaan tangkap saya. Sebab akhirnya semua Perdana Menteri itu tumbang oleh saya, Raja Petra. Tumbang dalam mahkamah, tumbang dalam Putrajaya, tumbang dalam istana. Engkau ni makin tua, makin bodoh aku tengok, makin dupang. Kau tak boleh terima kenyataan Muhyiddin jadi PM tepi, Raja Petra. Kau tak boleh terima kenyataan Hadi Awang, Parti Perikatan Perjudian, Parti Lembaga Kejudi itu jadi pembangkang. Kau tak boleh terima kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Kau tak boleh terima kenyataan Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kau tak boleh terima kenyataan UMNO, BN dan Pakatan Harapan berkahwin bersama GPS, GRS di Putrajaya. Raja Petra, dahlah kau kasih tunjuk bodoh kau tu dekat YouTube, dekat TikTok. Kau membebel macam mana pun, yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tak nak dengar cakap kau. Sebab kau tu keturunan Raja Kapur yang tak ada guna-guna dia. Kuasa Raja-Raja Melayu ni, kingmaker dalam percaturan kuasa dunia untuk makluman kau. Raja-Raja Melayu Islam kita ni, kingmaker dalam percaturan kuasa Malaysia. Rothschild, Freemason, Amerika Israel pun, garuk-garuk kepala. Mati kutu. Nak lawan Raja-Raja Melayu Islam ni untuk makluman kau. Aku ni kingmaker baru politik dunia juga ni. Menyala macam anjing menyala bukit, tak ada guna dah. Freemason, Illuminati, Amerika Israel tak boleh lawan kuasa Raja-Raja Melayu ya. Kuasa yang di Pertuan Agong, Raja Petra untuk makluman kau. Iblis, syaitan, dupang. Aku nak bagi tahu ni, ejen-ejen CIA, ejen-ejen Mossad Israel ni tengok video aku ni. Yang jadi cyber troopers ni. Move on. Memang yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu kami tu, cerdik, pandai, bijaksana, genius. Kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. Korang gagal hancurkan Raja-Raja Melayu, korang gagal hancurkan negara kami musim PRU15. Koyak. Teruskan koyak di sini. Tekan butang like banyak-banyak, pakcik makcik otak tu. Memang aku suka tengok orang-orang CIA, Mossad Israel, Cyber Troopers Abbas, Cyber Troopers Tun ni, koyak mental, koyak rabak, berdarah lubang telinga diorang ni. Komen banyak-banyak. Tekan butang like banyak-banyak. Kasih bagi 100,000 like. Tan Sri Muhyiddin bagi tahu dengan Raja Petra tu. Kau punya Cyber Troopers berbayar tu. Tan Sri Hadi Awang bagi tahu dengan Raja Petra. Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memang tak nak lantik Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ya? Sebab Tan Sri Muhyiddin tak ada sokongan majoriti. Tak cukup kerusi parlimen. Dan saya nak bagi tahu. Zahid Hamidi Ismail Sabri, UMNO BN memang tak sokong Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10. Hishamuddin pun tak sokong kau jadi Perdana Menteri ke-10. Muhyiddin. Takkanlah aku kena bocorkan semua rahsia ni? Sampai Muhyiddin malu terkangkang-kangkang depan yang di Pertuan Agong depan Raja-Raja bersama Raja Petra tu. Kalau kau dah jadi PM tepi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak ada guna kau bayar cyber troopers dupang-dupang kau nak fitnah yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di seluruh dunia. Tak ada guna. Dah 1 minggu berlalu. Dah 1 minggu berlalu kau tak jadi Perdana Menteri ke-10, Tan Sri Muhyiddin.
Yang kau nak berdendam dengan yang di-Pertuan Agong dengan Raja-Raja Melayu ni, tak boleh ke mana pun. Tapi aku pujilah Ismail Sabri Hishamuddin. Sangat cerdik dalam percaturan kuasa ni. Tak sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10. Aku sokonglah Zaid Hamidi dengan UMNO BN. Tak sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10. Sebab memang kurang ajar dan biadab lah. Muhyiddin, aku sangat kecewa dengan hang. Kau tak tahu malu ke? Depan Ju Fazli kau kurang ajar dan biadab depan yang di-Pertuan Agong. Kau derhaka depan yang di-Pertuan Agong. Kau tipu yang di-Pertuan Agong. Pasal SD kau ni. Kau jual nama UMNO BN. Kau hari-hari serang Najib, serang Zahid. Bila depan yang di-Pertuan Agong, kau jual nama UMNO BN. Kononnya UMNO BN sokong kau jadi Perdana Menteri ke-10. Lepas tu bila kau kantoi menipu yang di-Pertuan Agong, kau suruh Raja Petra fitnah yang di-Pertuan Agong hari-hari. Dah keputusan muktamad. Yang di-Pertuan Agong sudah isytiharkan Tan Sri Muhyiddin Perikatan Nasional Parti PAS kalah dalam percaturan kuasa ni. Sebab yang menang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zaid Hamidi, Datuk Seri Najib Razak, Pakatan Harapan UMNO BN, Abdul Taib Mahmud, Abang Johari, Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, GPS, GRS, Syafi'i Abdal, Warisan, Sheikh Saddiq, Muda, Parti Bangsa Malaysia. Jumlah kerusi parlimen ni, kau tak boleh tipu Muhyiddin depan yang di-Pertuan Agong, depan Raja-Raja Melayu, depan 32 juta rakyat, depan seluruh dunia pun. Kau tak malu kah kau tengok tu? Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, telefon Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Ucapkan tahniah sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim menang dalam percaturan kuasa ni, mengalahkan Tun M, mengalahkan Tan Sri Muhyiddin, jadi Perdana Menteri ke-10. Malulah korang weh. Ahli-ahli Perikatan Nasional, ahli-ahli Parti PAS ni yang meroya macam orang gila. Aku tengok macam kena sawan babi dekat aku punya TikTok ni. Apa korang dapat meroyan ni dekat TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube? Kau patut malu. Seluruh dunia telefon Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Turki yang sangat-sangat berkuasa di dunia, Presiden Erdogan, Perdana Menteri Singapura yang sangat-sangat berkuasa di dunia tu, telefon Datuk Seri Anwar Ibrahim ucap tahniah. Presiden Indonesia yang sangat-sangat berkuasa di dunia juga, Presiden Joko Widodo, telefon Datuk Seri Anwar Ibrahim ucap tahniah jadi Perdana Menteri ke-10. Malulah Muhyiddin tidak ditelefon oleh Perdana Menteri Singapura. Malulah Muhyiddin tak ditelefon oleh Presiden Indonesia, tak ditelefon oleh Perdana Menteri Singapura. Malulah Muhyiddin tak ditelefon oleh Presiden Erdogan, tidak ditelefon oleh Perdana Menteri Kanada. Malulah. Aku masih ingat waktu Abah jadi Perdana Menteri, dia yang telefon orang lain. Bukan negara-negara pemimpin-pemimpin yang telefon dia. Memang meletup lah weh. Aku puji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tu melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 diiktiraf oleh pemimpin-pemimpin seluruh dunia. Amerika Syarikat pun ucap tahniah. Negara haram Israel saja yang tak ucap tahniah. Ni negara China hari ini ucap tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Memang saya ucap tahniah lah. Tiba-tiba Muhyiddin syok sendiri dengan Hadi Awang. Kami dipanggil oleh yang di-Pertuan Agong dan Istana untuk bentuk kerajaan. Pandainya korang menipu 32 juta rakyat minggu lalu. Pandainya korang jual nama yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Muhyiddin, Hadi Awang, Perikatan Nasional, Parti PAS.
Bila wartawan-wartawan tanya, kita memang cukup kerusi parlimen untuk bentuk kerajaan, lebih daripada cukup. Kita adalah kumpulan yang menang. Tidak diragui lagi. Aku nak tanya Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Hadi Awang, apa yang sudah berlaku ni? Bukan Tan Sri Muhyiddin yang jadi Perdana Menteri ke-10. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri ke-10. Kami ni pura-pura bodoh lah je dengan percaturan kuasa korang ni. Cyber Troopers Perikatan Nasional, Cyber Troopers Parti PAS. Yang syok sendiri 1 minggu lalu. Bukan main bagai nak rak korang umumkan kepada rakyat, kepada seluruh dunia. Syok sendiri korang ya. Berhalusinasi, sakit mental semuanya, jadi gila baru keluar daripada hospital Tanjung Rambutan. Belum lagi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu umumkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10. Sudah Hadi Awang, Parti PAS Perikatan Nasional syok sendiri. Kami dipanggil oleh istana. Sekarang aku sokong keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Aku tahu memang Muhyiddin, Hadi Awang, Perikatan Nasional, PAS, anjing-anjing kurap diorang ni sakit hati bila kita sokong yang di-Pertuan Agong, bila kita sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah habis pun PRU15, dah lah kau bergaduh pasal politik ni. Kita dah ada Perdana Menteri, kita dah ada Menteri Kewangan terbaik dunia yang berjaya menyelesaikan masalah nilai ringgit ni. Dah lah kau dah ada pun keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ni. Dah jadi pembangkang pun Muhyiddin tu. Dah jadi pembangkang pun Hadi Awang, Perikatan Nasional dengan PAS ni. Move on lah Dah lah. Kau nak meroyan jadi orang gila kena sawan babi 24 jam pun dah tak ada guna. Kau tak boleh ubah pun. Keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ju Fazli pun sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Engkau marah? Macam mana kami nak sokong Muhyiddin kalau Muhyiddin jadi PM tepi? Cuba kau jawab. Pakcik-makcik Otto Arum, pengundi-pengundi Perikatan Nasional, Parti PAS yang amat kami hormati. Macam mana kami nak sokong Muhyiddin? Kalau Muhyiddin ni derhaka depan yang di-Pertuan Agong, derhaka depan Raja-Raja Melayu, kurang ajar dan biadab, dia tolak pembentukan kerajaan pada. Cuba kau bagi tahu dengan aku. Hadi Awang pun menipu atas nama yang di-Pertuan Agong, atas nama Raja-Raja Melayu. Macam mana kami nak sokong Muhyiddin, Hadi Awang? Tu Dr. Mahathir, macam mana kami nak sokong? Tu Dr. Mahathir pun kalah dekat Parlimen Langkawi, Nak sokong Parti Pejuang, Parti Paju Langkang tu, Parti Petai, satu kerusi parlimen pun tak menang. Nak sokong macam mana? Kita sokonglah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Astaghfirullahalazim. Engkau marah dengan Zaid Amidi. Zaid Amidi menang dekat kerusi parlimen dia. Kau nak mengamuk dengan Zaid Amidi, tu Dr. Mahathir. Tu Dr. Mahathir patut malu. Zaid Amidi menang di kerusi parlimen Bagan Datuk. Aku ni pun selalu jugalah mengkritik, menghentam Zaid Amidi. Tapi kalau dah habis PRU15, buat apa lagi kau nak politiking? Buat apa lagi kau nak huru-harakan politik negara? Kita sokonglah Datuk Seri Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tu dah berjaya mengalahkan Peja dekat Parlimen Tambun pun. Malulah tu Dr. Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim menang di kerusi parlimen, tu Dr. Mahathir kalah di kerusi parlimen. Hilang deposit lagi. Yang kau nak fitnah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ni tak ikut undang-undang. Tu Dr. Mahathir mengikut undang-undang. Memang tak boleh jadi Perdana Menteri sebab engkau bukan ahli parlimen. Takkan tu Dr. Mahathir nak paksa yang di-Pertuan Agong latih tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri ke-10? Engkau tu kalah, hilang deposit dekat kerusi Parlimen Langkawi. Astaghfirullahalazim. Bawa mengucap tu Dr. Mahathir yang amat saya hormati. Pejuang bukan kingmaker dalam penentuan jawatan Perdana Menteri ke-10. Zaid Hamidi, Najib Razak, UMNO BN yang jadi kingmaker sekarang ni. Terimalah kenyataan. Tu Dr. Mahathir. Kau baca tak perlembagaan Malaysia kita ni? Engkau 22 tahun jadi Perdana Menteri. Betul lah apa yang telah diumumkan oleh di-Pertuan Agong. Hanya ahli parlimen macam Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dapat sokongan majoriti 148 ahli parlimen yang layak dilantik oleh yang di-Pertuan Agong jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Takkan tu Dr. Mahathir tak tahu pengumuman ketua-ketua parti politik? Takkan tu Dr. Mahathir tak tengok berita TV1, TV2, TV3? Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sokongan majoriti. Buat 112 ahli parlimen. Bukan sokongan minoriti. Majoriti.
2/3 majoriti ahli-ahli parlimen tu Dr. Mahathir. Tan Sri Muhyiddin lagilah. Aku kesian macam orang gila sakit mental. Tak boleh terima kekalahan. Setelah yang di-Pertuan Agong umumkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Ya Allah, aku tak tahulah. Mungkin Tan Sri Muhyiddin lupa makan ubat. Syok sendiri. Kami mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim bentang usul undi percaya. Kerana saya Muhyiddin yang ada sokongan majoriti. Muhyiddin, Zahid Hamidin, Najib Razak UMNO BN tak sokong kau jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri dan 10 ahli parlimen, geng Hishamuddin pun tak sokong kau jadi Perdana Menteri. Kau belum jawab sampai sekarang ni soalan kami. Hari itu bukan main pompang kau cakap. Kau ada sokongan SD daripada ahli-ahli parlimen UMNO BN. Sekalinya yang di-Pertuan Agong cakap kau tak cukup sokongan majoriti. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tak cukup sokongan majoriti ni. Hang Abah Muhyiddin. Parti-parti di Sabah dan Sarawak semuanya tak sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Untuk makluman seluruh dunia, untuk makluman 32 juta rakyat Malaysia, untuk makluman Cyber Troopers, Dupang-Dupang, Perikatan Nasional Parti Lebai Kaki Judi, semua parti di Sabah, parti di Sarawak tak sokong Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10 sampai sekarang depan yang di-Pertuan Agong. Macam mana yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu nak lantik hang Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10? Kalau semua parti Sabah, parti Sarawak U-turn, dia sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini fakta. Tu Dr. Mahathir boleh jawab tak perkara ni? Semua parti Sabah, parti Sarawak tak sokong Muhyiddin, anak murid tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri ke-10. Ya? Jadi, yang kau marah ni, tu Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, aku sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 ni, kenapa? Yang kau dengan orang-orang kau ni, meroyak macam orang gila ni, tu Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, yang amat saya hormati. Yang kau marah, aku sokong yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu ni, melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, menyokong Datuk Seri Zahid Hamidin jadi Timbalan Perdana Menteri. Move on lah. Tu Dr. Mahathir dah kalah kan di kerusi Parlimen Langkawi, hilang deposit. Move on lah. Dia tak dapat jadi Perdana Menteri kali ketiga, move on. Tan Sri Muhyiddin, yang kau marah aku sokong ni, keputusan yang di-Pertuan Agong ni, melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, melantik Datuk Seri Zahid Hamidin jadi Timbalan Perdana Menteri. Kenapa? Engkau dah kalah PRU 15, move on lah. Perikatan Nasional, pengundi-pengundi Perikatan Nasional, pengundi-pengundi Parti PAS. Memang begitulah ada mencatur kuasa. Ju Fazli Syed Ahmad sentiasa menang besar bersama yang di-Pertuan Agong, bersama Raja-Raja Melayu. Engkau yang dupang-dupang tak pandai mencatur kuasa ni, Tun, Abah, di bawah, memang kalah di tangan Ju Fazli. Di tangan yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Ramai ni menonton. Tekan butang like banyak-banyak. Meletup juga kita punya cerita politik panas hari ini. Dengar-dengar Menteri Besar Kedah Sanusi menangis ketakutan. Terkencing-kencing ketakutan. Tercerit-berit keluar taik ketakutan. Sudah mengesahkan sebentar tadi kenyasaman fitnah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku tepuk tanganlah. Syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saman fitnah semua pemimpin-pemimpin penyamun 600 bilion ringgit. Perikatan Perjudian Nasional Parti Lebai Kaki Judi ni. Sebab suka betul memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang memang aku puji. Aku cabar Muhyiddin untuk saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasal kes rompakan 600 bilion ringgit. Kenapa Tan Sri Muhyiddin tak saman? Perikatan Nasional. Kenapa takut nak saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Betul lah cerita rompakan 600 bilion ringgit tu, aku tanya. Menteri Keuangan mendedahkan Abah dan keluarga dia menyalahgunakan duit rakyat dalam skandal rompakan 600 bilion ringgit.
Hadi Awang Parti PAS takut nak saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim pasal kes sponsor tauke-tauke judi. Hari ini Sanusi, pemimpin PAS, kena saman fitnah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang terbalik. Hari ini 3 orang pemimpin PAS kena saman fitnah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul lah cerita pasal tauke-tauke judi tu kan? Hadi Bawang, parti lebai kaki judi. Sebab tu korang takut saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul lah kan? Abah dengan keluarga dia, Perikatan Perjudian Nasional, merompak RM609 sampai semua kamu takut terkencing-kencing. Nak saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekalinya tutak-tutak Datuk Seri Anwar yang saman kamu. Engkau nak tanya kenapa aku bebas? Abah dengan Hadi Bawang kan dah kalah PRU15. Kerajaan Perikatan Perjudian dah tumbang, Mak Lambung dah tumbang. Kau nak tangkap Ju Fazli? Saya ni tak ada jenayah nak tangkap. Kau marah? Aku hari-hari buat live TikTok, menganjing. Abah jadi PM tepi, Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri ke-10. Kau marah? Aku sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku puji Datuk Seri Anwar Ibrahim hari-hari jadi Perdana Menteri ke-10. Aku ni penganalisis politik bebas, pengkritik bebas. Suka hati akulah. Aku ada kebebasan sendiri nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Nak hantam Abah, nak hantam Hadi Bawang yang derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ni. Itu suka hati akulah. So, pakcik-makcik Oto Arong, begitulah cerita politik panas yang sangat-sangat panas. Apapun, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merangkap Menteri Keuangan di Putrajaya, yang tidak mahu dibayar gajinya di Putrajaya. You are the best, Papa Anwar Ibrahim. Banyak-banyak Perdana Menteri dekat dunia ni. Beruntunglah. Akhirnya aku dapat nampak juga satu-satunya Perdana Menteri tidak mahu dibayar gajinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya sempat jugalah aku tengok Menteri Keuangan terbaik dunia tu, dia tak nak dibayar gaji dia di Putrajaya. Dan orang itu aku dapat nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim memang Perdana Menteri Keuangan yang bukan perompak, yang bukan penyamun duit rakyat, yang bukan penyamun duit cukai rakyat, yang memang berjiwa rakyat. Sebab itulah Muhyiddin Tun M takut dengan Datuk Seri Anwar ni jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan. Rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tak nak dibayar gaji dia. Terima kasih banyaklah atas pengorbanan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan terbaik dunia di Putrajaya, tak nak dibayar gaji ya. Jimat duit negara, memang berjimatlah duit rakyat. Syukur, Alhamdulillah, kami banggalah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah aku sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan. Sebab dia tak nak dibayar gaji dia sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan. Aku tepuk tangan, memang ngam lah ini. Memang dahsyat Sampai Perikatan Nasional dengan Parti PAS koyak. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak dibayar gaji dia sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan. Yang di-Pertuan Agong pun tabik spring lah. Rupa-rupanya yang di-Pertuan Agong pun tak nak dibayar gaji dia. Patutlah kuasa-kuasa besar asing takut dengan yang di-Pertuan Agong, takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Memang yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri kita ni, wah, memang boleh memajukan negara Kalau beginilah Perdana Menteri kita dari dulu tak nak dibayar gaji, dah lama negara kita maju kan. Tapi iyalah, Perdana Menteri kita ni dari dulu perompak, penyamun, penyangat, pengkhianat, petualang, penderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Ramai ni menonton. 800 trilion orang menonton. Tap-tap screen lah pakcik makcik Oto Arong. Tekan butang like banyak-banyak. Aku memang sokonglah kerajaan baru Pakatan Harapan UMNO BNGP SGRS di Putrajaya ni. Aku memang sokonglah kerajaan warisan, kerajaan muda, kerajaan Parti Bangsa Malaysia, kerajaan Parti Bebas di Putrajaya. Saya memang sokong pemerintahan kerajaan rakyat yang baharu di Putrajaya, kerajaan yang di-Pertuan Agong, kerajaan Raja-Raja Melayu. Sempurna semuanya. Daripada Perdana Menterinya, timbalan Perdana Menterinya, Menteri-Menterinya, timbalan Menterinya. Aku puji timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli.
Wah, dia bongkarkan masalah rasuah dalam sukan negara. Memang aku puji hang. Ini timbalan menteri muda, pemimpin belia daripada PKR. Adam Adli ni memang aku punya geng, memang kawan baik aku. Memang dia tak temberang, tak sombong. Pakai baju casual je ya. Check in, daftar diri jadi timbalan menteri belia dan sukan baru-baru ni di Putrajaya. Memang aku puji hang. Hang lah timbalan menteri muda. Tak payah pakai necktie, sempoi, tak pakai baju blazer. Memang hang contoh anak muda belia yang bersih, yang memang melawan rasuah dalam sukan negara. Tiba-tiba organisasi sukan ni, otai-otai ni, kenapa korang menghentam Adam Adli yang membongkarkan masalah rasuah dalam sukan negara ni? Memang banyak pun masalah rasuah dalam sukan bola sepak, dalam sukan badminton. Benda ni dah lama dibongkarkan di seluruh dunia. Aku hairanlah presiden-presiden organisasi sukan dalam Malaysia yang kau jadi cacing kepanasan apabila Adam Adli, kerajaan Datuk Seri Anwar bongkarkan masalah rasuah dalam sukan ni. Kenapa? Kau gila ke apa? Sakit mental? Kau lah yang tuang, kau lah yang bodoh. Kau patut malu dengan Adam Adli tu. Dia paling muda berani bongkarkan masalah rasuah dalam sukan negara. Ini aku sokong ni. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan UMNO BN yang baru, Kerajaan GPS GRS di Putrajaya. Yang dilantik ni memang berani lawan rasuah. Baru je Hanayo bocorkan data. Ada bajet sukan hilang jutaan-jutaan ringgit. Bukankah itu rasuah? Memang ngamlah Adam Adli dengan Hanayo bongkarkan masalah rasuah dalam industri sukan negara tu. Memang ngam. Aku sokong. Memang aku nak jilat ni. Adam Adli, Hanayo ni. Menteri Belia dan Sukan yang baru. Aku puji lagi Hanayo. Nak membasmi dan membantras masalah anak-anak muda yang bankrupt. Ni kali pertama aku dengar Menteri Belia dan Sukan sebelum ni tak pernah bangkitkan masalah ni. Menteri Sukan sebelum ni tak ada bangkitkan pasal masalah rasuah sukan. Tak pernah. Adam Adli dengan Hanayo yang bangkitkan. Aku pujilah Hanayo dengan Adam Adli ni. Benda yang betul memang kena dijilat. Memang kena dibodek. Ikut suka hati kami lah. Nak jilat Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak jilat kerajaan UMNO BN Pakatan Harapan. Suka hati kami lah, mulut kami. Memaki hama lah kau di sini. Cyber Troopers, Parti Perikatan Perjudian, parti-parti lebar kaki judi yang kalah ni oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kalah oleh Zaid Amidi, yang kalah oleh Yang di-Pertuan Agong, yang kalah oleh Raja-Raja Melayu, yang kalah oleh Jufazli Syamat ni. Aku nak bagi tahu. Baru-baru ni, aku berbincang dengan Adam Adli, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Memang kau koyak lah kalau aku bocorkan rahsia ni. Memang baru-baru ni saya ada menghubungi Timbalan Menteri Belia dan Sukan di Putrajaya, YB Adam Adli, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya. Saya cakap, ada Adli, syabas dan tahniah. Saya sangat bangga dengan Hang sebab Hang jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Hang tahu tak apa ada Adli? Dia bukan blue tick je. Dia balas. Terima kasih Jufazli Syamat. Kau jangan main-main dengan kami ya. Kalau kau tak faham percaturan kuasa dunia ni, buat-buat tak faham je lah. Tuni M, Tan Sri Muhyiddin, Hadi Awang, Perikatan Perjudian Nasional, Parti Lebar Kaki Judi. Kalau dah kalah tu, kalah je lah. Memang bagus ya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli tu tak sombong, tak temberang. Aku mesej dia, terus dia reply.
Saya nak bagi tahu dengan presiden-presiden organisasi sukan tu, kau jangan nak hantam aku punya timbalan menteri tu, ada Adli tu. Itu orang aku. Ada Adli kasih bersih masalah rasuah tu di Putrajaya. Kenapa? Presiden-presiden organisasi sukan ni takut dah tak boleh merompak dana rakyat, dana sukan. Ha? Setan, iblis, dajjal. Bila Hanayo dengan Adam Adli bongkarkan masalah ketirisan, masalah duit rakyat dalam Kementerian Belia dan Sukan tu, banyak hilang, banyak rasuah, banyak unsur-unsur rompakan. Di situlah korang beramai-ramai nak hantam Adam Adli. Mentang-mentanglah Adam Adli tu orang muda. Ni orang-orang tua ni suka betul membuli orang-orang muda. Setan punya orang tua. Ada Adli, kau hantam semua tu. Presiden-presiden organisasi sukan tak ada guna tu. Silat-silat semua tu perompak penyama-penyangak. Kau buat kerja, aku tengok kerja kau. Tak tahu malu. Engkau orang tua, kalau ada orang muda nak banteras rasuah, tak nak kes rompakan berlaku di Putrajaya, kau orang tua patut sokonglah bangang. Engkau ni, kau nak pergi cover up pula cerita pasal rasuah dalam sukan negara ni. Taulah korang ni keturunan perompak penyangak perasuah. Semua duit sukan pun, atlet-atlet kita pun korang rompak. Sampai kebajikan atlet-atlet kita ni tak terbela. Bagai nak rak bertanding di seluruh dunia mengharumkan nama negara. Sekalinya duit tu dicekup, dirompak, dicuri oleh organisasi-organisasi sukan tak ada guna ni. SPRM pun nak bongkarkan masalah rasuah dalam sukan negara. Kau pergi tanya dengan Adam Adli, mana fakta, mana bukti? Setan orang tua. Kau letak jawatan sebagai presiden-presiden organisasi sukan ni, merompak je kerja korang. Gaji atlet kita pun rendah weh. Sebab apa? Sebab memang rasuah. Selama ni dalam Kementerian Belia dan Sukan, kerja kau merompak. Bukan banyak emas dibawa oleh atlet-atlet muda. Engkau pergi rompak pula duit gaji dorang. Aku sokong tu kenyataan Adam Adli tu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, membongkarkan masalah rasuah dalam industri sukan negara Malaysia. Memang betul cakap kau Adam Adli. Aku sokong 100%. Teruskan jadi menteri, jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang meletup kebabung di Putrajaya. Kau kasih panas semua orang-orang tua perompak di Putrajaya tu. Yang cyber troopers Abah Perikatan Perjudian Nasional, sini memaki kamu di sini. Kau marah? Adam Adli tu kawan baik aku jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Kau marah? Aku sokong Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli. Bunuh dirilah korang beramai-ramai. Memang bahayalah weh. Orang Jufazli jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi Timbalan Menteri. Di Putrajaya memang tak ada chance lah korang merompak lagi. Memang habislah korang. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Adam Adli tu, jaga dia baik-baik. Harap-haraplah Adam Adli tu jadi Perdana Menteri satu hari nanti. Supaya masalah rasuah ni, kes merompak di Putrajaya tu, biar semua orang-orang tua perompak tu meroyan jadi orang gila hari-hari. Cyber Troopers Perikatan Perjudian Nasional perompak RM609 ni suka betul makan duit haram, makan duit judi ni. Kau marah bila kami cakap pasal rasuah, pasal kes merompak? Korang memang 7 keturunan perompak RM609, tak tahu malu? Asyik-asyik nak merompak di belakang Yang di-Pertuan Agong, di belakang raja-raja, di belakang rakyat. Duit sukan pun korang rompak. Aku tahulah Menteri Belia dan Sukan tu pemimpin Perikatan Perjudian Nasional. Gaji atlet pun dia tak bayar. Kau bayangkan, gaji atlet pun tak bayar. Gaji pemain bola pun tak bayar. Kebajikan, atlet-atlet kita bertaraf dunia pun, 1-2 orang saja yang terbela. Yang lain tu tak dipandang. Tak, kau rasa kau bodoh kah? Membangunkan industri sukan negara. Memang layaklah nama kau ni ditukar jadi parti perompak RM609, parti perjudian nasional, parti lebar kaki judi.
Memang ngam Adam Adli dengan Hanayo. Cari semua duit rasuah yang dirompak tu. Bukan sikit bajet untuk Kementerian Belia dan Sukan tu. Semoga kebajikan atlet-atlet, pemain-pemain bola sepak dekat Malaysia ni terbela. Engkau sibuk pasal Argentina, pasal Morocco. Ni, bola sepak Malaysia ni, bila kita nak bertanding Piala Dunia? Sebab kerja kau merompak 600 bilion ringgit. Cubalah kau bayar gaji, kau jaga allowance, kebajikan pemain-pemain bola kita tu, macam mana TMJ dengan JDT tu, bayar gaji besar-besar pemain JDT. Kau tengok semua pemain-pemain JDT tu, semua hebat-hebat. Mati kutu, semua. Persatuan-persatuan bola sepak dekat Malaysia tak tahu macam mana nak kalahkan JDT. Sampai koyak, sampai sakit mental. Sampai benci dengan TMJ, sampai benci dengan JDT. Aku perasan juga ni, geng-geng Perikatan Perjudian Nasional, geng-geng Sanusi, geng-geng lebay kaki judi ni. Engkau patut contoh TMJ tu, Tengku Mahkota Johor dengan JDT tu. Membangunkan bola sepak dekat Johor sampai bertaraf dunia. Harap-haraplah lepas ni, kalau Adam Adli dengan Hanayo jadi Menteri Belia dan Sukan, jadi Timbalan Menteri, harap-haraplah bola sepak kita ni boleh bertanding Piala Dunia. 5 tahun akan datang dari sekarang ke 4 tahun dari sekarang. Betul. Dulu zaman Mokhtar Dahari, kita boleh je pun bertanding Piala Dunia. Mokhtar Dahari antara penjaring gol terbaik dunia. Kalah Ronaldo, kalah Messi. Ni sejak sukan kita ni penuh rasuah, duit Kementerian Belia dan Sukan dirompak oleh Menteri Belia dan Sukan dari dulu sampai sekarang. Hancur semua. Pemain-pemain bola sepak kita hancur. Semua hancur. Atlet-atlet kita hancur. Memang ngamlah Adam Adli tu bongkarkan masalah rasuah dalam sukan negara. Sebab tu bola sepak kita tak boleh bertanding dekat Piala Dunia. Sebab masalah rasuah. Gaji pemain bola pun tak boleh bayar. Duit pemain bola pun kau rompak. Memanglah pemain-pemain bola marah. Macam mana pemain-pemain bola nak semangat menjaringkan gol kalau tak ada gaji, tak ada allowance, tidak dihargai kehebatan mereka bermain bola? Aku tengok TMJ dengan JDT saja yang menghargai bakat-bakat baru ni. Yang hebat bermain bola, bakat-bakat kampung. Kalau JDT saja yang mengasah bakat, macam mana dengan negeri-negeri lain? Kalau semua negeri merompak dana sukan ni, dana bola sepak. Jadi aku setujulah dengan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Adam Adli tu jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan dengan Hanayo sekali. Membangkitkan masalah rasuah dalam industri sukan negara. Memang ngam. Memang tak salah lantik lah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong memilih Hanayo dengan Adam Adli tu jadi Menteri Belia dan Sukan, jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dah kita nak sokong negara lain ni. Argentina lah, Brazil lah, England lah, Perancis lah. Sedarlah rakyat Malaysia weh. Itu negara orang. Kita ni negara Malaysia. Yang kau pergi serabut sampai tak tidur tengah malam buta, kau pergi sokong Perancis, sokong Argentina, sokong Ronaldo, kau menangis untuk Ronaldo, menangis untuk Neymar. Kita banyak pemain-pemain bola sepak tempatan yang hebat. Kau bodoh-bodoh tengok Piala Dunia tak ada Malaysia dekat situ. Kau pergi sokong Argentina, Perancis, negara-negara lain. Simpanlah bodoh tu sikit. Kasih bangun sukan bola sepak kita ni. Aku memang lucu tengok kebodohan rakyat Malaysia ni. Berteriak dekat restoran mamak, dekat restoran Melayu, dekat restoran Cina. Messi, Ronaldo, Argentina. Kau bodoh ke bengap ke apa? Kau tak tahu ke masalah sukan dekat Malaysia ni? Bila atlet kita bertanding kau tak sokong. Bila negara lain main bola sepak bagai narak sampai tak tidur kau sokong. Sudah-sudahlah weh kau setuju bodoh kau depan Siju Pazli. Kau tengok Ronaldo tu, jantan pun macam pondan, menangis. Kalah bola pun menangis. Neymar, macam pondan, menangis. Yang kau sokong tu. Main bola je pun menangis. Apa ni weh? Rakyat Malaysia, sedarlah daripada tidur yang lena. Adam Adli dengan Hanayo membangkitkan masalah sukan, masalah rasuah, bodoh. Yang kau pergi sokong negara-negara lain main bola sepak tu buat apa?
kau sokong bola sepak Malaysia sampai tak tidur kan? Ini sikit-sikit kalau Malaysia kalah main bola sepak, kau pergi maki hamun. Kalau JDT kalah sikit pura-pura kalah, kau maki hamun JDT. Kalau buat perlawanan persahabatan dekat dunia. Macam manalah sukan kita ni nak maju, kalau kau sendiri pun pergi menyokong negara Argentina, negara Perancis, negara England. Sebab itulah bola sepak Malaysia ni sejak tamat sudah zaman Muqtada hari ni, negara kita tak layak bertanding dekat Piala Dunia sebab rakyat kita pun dupang-dupang. Bersengkang mata sokong negara lain. Negara kau lupa. Pengkhianat petualang betul kamu ni. Ini betul. Kau memang merepek. Tak tidur malam tengok Piala Dunia pergi sokong negara lain. Engkau tu rakyat Malaysia bodoh. Bukan rakyat Perancis. Bukan rakyat Argentina. Bukan rakyat Portugal. Bukan rakyat Arab Saudi. Bukan rakyat Morocco. Ni, bola sepak Malaysia ni, bila kau nak sokong? Bengap, tolol, bahalol. Selesaikan dulu ni masalah rasuah sukan ni. Sokong kita punya bola sepak, atlet-atlet kita. Itu yang kau perlu sokong. Ini kalau atlet-atlet kita bersuara, pemain-pemain bola sepak kita bersuara, kau maki hamun. Kalau gaji atlet-atlet pemain bola sepak tak dibayar, kau salahkan pemain bola sepak. Kau salahkan atlet. Kalau atlet kita kena rogol, kau salahkan atlet kita yang kena rogol tu. Tak payahlah kau melebih-lebih. Nak mengagung-agungkan pemain bola sepak luar negara. Negara luar pula yang kau agung-agungkan. Bodoh. Bila Adam Adli bangkitkan pasal masalah rasuah sukan, kau hantam Adam Adli. Negara-negara maju yang sukannya bertaraf maju tu sebab tak ada rasuah. Aku nak bagi tahu hang. Sebab apa? Amerika, China, kalau ada acara sukan meletup. Sebab apa? Argentina, Brazil, Portugal, Morocco tu begitu meletup dia punya bola sepak sebab tak ada rasuah, bodoh. Ni negara kita ni tinggal ke belakang, masalah rasuah tak payah cerita. Ngamlah Adam Adli cakap pasal masalah rasuah sukan. Ni bukan masalah baru ni. Bukan baru hari ini wujud. Sudah berpuluh-puluh tahun wujud sejak tamatnya zaman Muqtada hari. Bila masalah sukan ni nak diselesaikan, masalah pemain bola sepak kita nak diselesaikan, atlet kita tak terbela, masalah rasuah ni teruk dalam sukan. Orang-orang tua dalam sukan ni macam orang bodoh, orang bahalul aku tengok. Mudah-mudahan kamu cepat mampu, cepat mati ni. Orang-orang tua tak ada guna ni. Merompak duit atlet kita, merompak duit pemain-pemain bola kita ni. Kurang ajar, aku ludam muka kamu sesuatu ni. Teruskan Adam Adli bekerja. Bongkar masalah rasuah dalam sukan negara tu. Biar terbeliak semua orang-orang tua penyamun perompak duit atlet kita tu, perompak duit pemain-pemain bola kita tu. Kau tengok TMJ tu. Ada dia merompak duit pemain-pemain bola sepak di Johor? Tak ada. Sampai dia boleh beli pemain import yang sangat mahal. Sampai dia boleh buat stadium yang paling cantik di dunia, diiktiraf oleh seluruh dunia. Itu baru namanya tak merompak. Itu ciri-ciri keturunan raja yang tak merompak. Dia jaga kebajikan pemain-pemain bola sepak. JDT yang kau tak suka tu. Kita tahulah ramai yang tak suka dengan TMJ, dengan JDT sebab ialah gaji tak pernah miss. Gaji sangat besar. Stadium sangat cantik. Setiap kali apa-apa liga, JDT yang juara. Itulah kan, sebab itulah bola sepak kita ni tak boleh maju. Kalau TMJ dan JDT tu pun sudah berjaya membangunkan sukan bola sepak di Johor bertaraf dunia, stadium bertaraf dunia yang cantik tu, mengalahkan Manchester United, mengalahkan Chelsea, bola sepak Malaysia takkan boleh bertanding Piala Dunia 5 tahun akan datang.
Kalau TMJ yang hebat tu pun membangunkan bola sepak di Johor bertaraf dunia, itu pun kau maki hamun, memang kau bodoh lah sebagai rakyat. Inilah geng-geng Perikatan Perjudian Nasional ni. Geng-geng Sanusi ni, geng-geng lebai kaki judi. Tak boleh tengok senang JDT tu jadi juara. Tak senang tengok Tengku Mahkota Johor tu, stadium dia paling cantik di dunia. Sanusi, bilalah kau nak bangunkan stadium dekat Kedah tu, bertaraf dunia, bilalah pemain-pemain bola sepak Kedah tu, bayarlah gaji tinggi sikit pemain bola tu. Engkau ni, parti lebay, malu sikit dengan Tengku Mahkota Johor tu. Kau nampak tu, diorang tak merompak. Sebab tu stadium diorang tu cantik bertaraf dunia, sampai nombor 1 di dunia. Sebab tu kita sokong yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu ni, yang membela rakyat ni. Kau tengok yang di Pertuan Agong tu, tak merompak duit rakyat. Gaji pun dia tak ambil. Itu bukti yang di Pertuan Agong tak merompak. Yang kau sakit hati dari yang di Pertuan Agong ni kenapa? Abah, Hadi Bawang? Kalau tak jadi Perdana Menteri tu salah kau lah. Tak cukup kerusi parlimen. Ini nak fitnah yang di Pertuan Agong. Aku banggalah. Yang di Pertuan Agong tu tak, dia tolak gaji dia sebagai ketua negara. Itu yang membuktikan raja-raja kita bukan perompak, bukan penyamun. Korang ni geng-geng perompak 600 bilion ringgit ni tak tahu malu. Korang ni tak sama level dengan yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Jangan kau nak belagak jadi pengkhianat petualang, jadi ejen kuasa besar asing depan yang di Pertuan Agong situ. Hancur kamu sekelip mata. Berangan nak jadi Perdana Menteri, nak jadi perompak lagi lah tu. Di Putrajaya. Kita sokong yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu ni sebab ini kali pertama. Bukan perompak yang jadi Perdana Menteri di Putrajaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sokong sangat-sangat. So, apapun teruskan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan jadi Pertuan Agong, kasih koyak tu. Abah, Hadi Bawang, saya bertupas Perikatan Perjudian. Mereka memang tak puas hati tu, berdendam. Sebab Datuk Seri Anwar dengan yang di Pertuan Agong tak nak dibayar gaji mereka sebagai yang di Pertuan Agong, sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan. Daulat tuanku yang di Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Checkmate and masuk perangkap. Abah Muhyiddin yang tak dapat jadi Perdana Menteri ke-10 jadi PM tepi sampai kiamat. Checkmate and masuk perangkap. Parti Perikatan Perjudian Nasional, parti lebai kaki judi perompak 600 bilion ringgit yang hancur dalam percaturan kuasa Jufazli Syaman. Game is over, Abah. Terima kasih.